huraian hadis-hadis ini. Pendapat para ulama berhubung dengan hadis-hadis tersebut di atas. Para ulama bersepakat mengakui hadis-hadis yang menceritakan tentang Dajjal dibelenggu di sebuah pulau, dan cerita Ibn Sayyad, cerita yang kedua, adalah hadis-hadis sahih yang tidak harus diragukan. Dua-duanya hadis sahih. Hadis yang pertama, hadis Fatimah binti Qais, menceritakan Dajjal duduk di sebuah pulau. Hadis ini hadis sahih. Hadis yang kedua pula mengatakan Ibn Sayyad, Dajjal duduk di Madinah. Hadis ni hadis sahih pula. Macam mana nak buat? Dua-duanya hadis sahih. Tetapi mereka berselisih pendapat dari segi memahami dan mengulah hadis-hadis yang tersebut. Menurut Al-Khattabi, Al-Qurtubi, Al-Baihaqi dan beberapa ulama yang sependapat dengannya, bahawa Ibn Sayyad itu adalah salah satu daripada dajjal yang banyak. Ibn Sayyad ni dajjal juga, bukan dajjal zahir di akhir zaman. Kerana Nabi sebut dalam hadis yang lain akan zahir 30 dajjal. Ibn Sayyad ni salah satu daripada dajjal yang 30 tu, kata mereka. Bukannya dajjal yang akan zahir di akhir zaman. Ibn Sayyad menceritakan perkara gaib berdasarkan hubungannya dengan syaitan. Dia cerita benda gaib, dia buka makna syaitan, di mana cakap-cakapnya sungguh mengelirukan dan membahayakan orang-orang yang dhaif imannya, iaitu menurut apa yang biasa dilakukan oleh ahli sihir dan ahli-ahli nujum. Ini pendapat yang pertama. Ibn Sayyad adalah salah satu daripada 30 dajjal. Dajjal yang banyak. Bukannya dajjal yang zahir di akhir zaman, penutup alamat yang besar pada hampirnya kiamat. Menurut pendapat Al-Imam Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani dan lain-lain, bahawa kedua-dua hadis tersebut di atas menunjukkan Dajjal yang akan zahir di akhir zaman. Mengikut pendapat Imam Nawawi dan Ibn Hajar Al-Asqalani, dua-duanya orang yang sama. Duduk di pula dengan Ibn Sayyad duduk Madinah, orang yang sama. Al-Imam An-Nawawi telah menegaskan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, menurut zahir hadis-hadis yang tersebut, tidaklah diwahyukan kepada Nabi SAW bahawa itulah Dajjal atau bukan Dajjal, tetapi sesungguhnya diwahyukan kepadanya sifat-sifat Dajjal. Dan pada diri Ibn Sayyad ada tanda-tanda yang memberi kemungkinan bahawa dialah Dajjal. Oleh itu Rasulullah SAW tidak memberi kata putus bahawa dialah Dajjal atau bukannya Dajjal. Sesungguhnya Imam Nawawi menegaskan ada pun riwayat yang menyatakan bahawa Ibn Sayyad melahirkan keislamannya, berhaji penuh pergi ke Mekah. Dajjal macam mana? Penuh pergi ke Mekah. Dajjal pergi ke Mekah juga, buat haji dan berjihad, dan ia meninggalkan sifat-sifat Dajjal yang ada padanya. Tidaklah menjadi sesuatu yang sarah bahawa ia bukan Dajjal. Tak ada benda yang sarah menolak Ibn Sayyad ni adalah Dajjal. Adapun dia buat kerja-kerja Islam tu mungkin menunjukkan munafik dia. Adapun Ibn Hajar Al-Asqalani menegaskan dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bahawa Ibn Sayyad itulah juga yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari di sebuah pulau, ialah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Ibn Hajar kata, hak Tamim Ad-Dari jumpa di pulau ni orang yang sama, kata dia. Beliau menyatakan pendapat yang tepat ialah mengumpulkan kedua-dua hadis, yakni hadis riwayat Tamim Ad-Dari dan Qisah ini, Qisah Ibn Sayyad, bahawa ia adalah Dajjal, yakni Ibn Sayyad itu Dajjal, dan ia adalah orang yang sama dengan yang ditemui oleh Tamim Dari dalam keadaan dibelenggu. Ini pendapat Ibn Hajar. Pendapat ini adalah ijtihad para ulama dalam memahami kedua-dua hadis ini. Walau bagaimanapun kita kena percaya bahawa Dajjal ini akan zahir di akhir zaman. Adakah Ibn Sayyad, adakah duduk di pulau itu? Wallahu a'lam.
akan muncul di akhir zaman bila tiba masanya, setelah berlaku tanda-tanda yang besar. Akan berlaku tanda yang besar dengan peperangan yang besar terlebih dahulu. Berlaku perang besar, mungkin perang dunia yang ketiga atau perang dunia yang lain, wallahu alam. Akan menjadikan orang Arab banyak terbunuh. Berlakunya penawanan Konstantinopel kali yang kedua. Penawanan Rom, Itali ditakluk oleh Islam. Itu mengikut satu riwayat. Tengah-tengah orang Islam nak menakluk Rom, muncul Dajjal. Dajjal ialah pemimpin orang Yahudi di akhir zaman. Allah Ta'ala telah memutuskan bahawa orang Yahudi akan dihapuskan di akhir zaman. Yang menghapuskan orang Yahudi ialah orang-orang Islam. Orang Islam disebut dalam hadis. Allah Ta'ala hukumkan orang Yahudi kerana mereka membunuh Nabi-Nabi yang ramai, ulama-ulama yang ramai. Walaupun hari ini mereka merempak hidup di seluruh pelosok dunia. Ada di Eropah, ada di Amerika, ada di Afrika, ada di negeri-negeri Asia. Bila tiba masanya orang Yahudi akan berhijrah balik ke Israel mereka. Dan hari ini Israel sedang meroboh rumah orang-orang Palestin untuk buat rumah baru. Halau orang Palestin, panggil orang Yahudi balik berkumpul di situ. Sebenarnya mereka berkumpul di situ untuk dikuburkan oleh orang Islam di akhir zaman. Untuk dikuburkan oleh orang Islam di akhir zaman. Pemimpin mereka di akhir zaman ialah Dajjal. Dan orang Yahudi sedang berjuang untuk menubuhkan negara besar dunia. Kerana mereka berbangga dengan negara Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman adalah Nabi Bani Israel. Nabi Sulaiman ni Rasul Islam, bukan agama Yahudi. Tapi orang Yahudi berbangga dengan semangat kebangsaan dia, nak tegakkan semula negara menakluk dunia macam Nabi Sulaiman AS. Sebagaimana Nabi Sulaiman mengambil pesaka ayahnya Nabi Daud yang memakai tabut. Tabut ialah peti, keranda yang diisi di dalamnya tongkat Nabi Musa, kitab Taurat yang Nabi Musa terima daripada Allah Ta'ala, sepatu Nabi Harun mengikut riwayatnya. Dia letak dalam keranda, di mana orang Yahudi zaman dahulu menggunakan keranda ini letak di depan di medan perang untuk beri semangat, menyebabkan mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Keranda itu hilang. Mereka cari balik keranda itu. Nak cari rata-rata dunia, gali bawah Masjid Aqsa, gali rata-rata dunia, mana-mana tempat ada pemimpin Yahudi yang tegak pemerintahannya, dia akan cari, termasuk di Habasyah. Kerana kepercayaan dia, pernah salah seorang putera Nabi Sulaiman beristrinya Balqis dilantik menjadi pemerintah di Habasyah. Ada orang Yahudi di Habasyah duduk gali di Habasyah, duduk cari peti ini. Dia duduk bangga dengan peti itu. Bangga buat apa dengan peti? Macam orang Melayu lah, bangga dengan keris. Buat benda dengan keris. Duduk bangga dengan keris, dia menakut baik. Tak ikut hukum Allah Ta'ala, tak jadi apa. Ini percayaan orang Yahudi. Tapi akan tiba masanya orang Yahudi akan dikalahkan. Seterusnya Ibn Hajar menegaskan, Ibn Sayyad ialah syaitan yang merupakan sebagai Dajjal pada zaman Nabi SAW. Sehinggalah ia menyembunyikan diri dengan menuju ke Aspahan. Ini mengikut riwayat. Pergi ke Aspahan. Aspahan ni ialah bandar di Iran. Orang Yahudi ramai di situ, di Aspahan ni. Di zaman selepas Nabi SAW sehinggalah tiba masa kemunculannya, seperti yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Oleh kerana peristiwa ini rumit untuk dipaham, maka Al-Bukhari mengambil sikap secara tarjih dengan meriwayatkan hadis riwayat Jabir dari Umar berhubung dengan Ibn Sayyad, dengan tidak menyebut hadis riwayat Fatimah binti Qais berhubung dengan kisah pelayaran Tamim Ad-Dari. Walau bagaimanapun Ibn Hajar telah menyebut juga kisah itu di dalam kitabnya dengan mengeluarkan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud
dengan sanad hasan dari Umar bin Abi Salamah dari Jabir radhiyallahu anhu. Walau bagaimanapun banyak di kalangan ulama telah membuat kesimpulan bahawa yang zahir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman, di mana Allah menzahirkannya di masa itu untuk menjadi ujian kepada para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga bertambahnya iman orang-orang yang beriman dan binasalah orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hatinya. Cukuplah menjadi bukti di mana kelahirannya tepat dengan zaman zahir Nabi akhir zaman, dan ia menghilangkan diri di masa berlakunya peristiwa Harrah yang melanda negeri tempat bersemadinya Rasulullah SAW. Peristiwa Harrah ni peristiwa selepas Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij, naik Muawiyah melantik anak dia Yazid jadi khalifah. Selepas membunuh Sayyidina Husain, Yazid mengarahkan pada tenteranya menyerang Madinah dan menghalalkan Madinah untuk dibunuh penduduknya dalam beberapa masa, di mana ahli-ahli syuhada yang mati syahid peristiwa Harrah ni ditanam di Baqi'. Sebab itu mereka yang pergi ziarah Madinah, ziarah kubur Baqi', diberitahu ini syuhada'ul Harrah. Syuhada'ul Harrah dikenal mereka sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in yang mati dibunuh zalim di zaman Umayyah. Peristiwa Harrah yang melanda negeri tempat bersemadi Rasulullah SAW, yang telah menjadi suatu malapetaka pada umat Islam di zaman itu. Wallahu a'lam. Cukup satu aja.